sebenarnya 185, betul? 185. Dari mana dia dah pergi 185? Betul. Allah. Okey, awak baca dulu 185 ni sampai beberapa tingkatan riya. Cuba baca sampai muka surat 186. Subhanallah, subhanallah. 86, 187. Di atas sekali itu 187. Riya lebih kuat. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Pembicaraan kita adalah dua perkara besar, iaitu syirik dan riya. Syirik dan riya. Orangnya tu disebut musyrik. Orang yang syirik itu disebut musyrik. Itulah. Baik. Apa tu syirik sebenarnya? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ini lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan suatu apa jua pun, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain, maka sungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Kita lihat balik ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang dosa mensyirikkan Allah. Maknanya dosa menduakan, menganggap, mempercayai ada Tuhan selain Allah. Sebab Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yang boleh diduakan, tak rela diduakan. Allah yang memang tak ada duanya, macam mana nak diduakan? Yang boleh diduakan, tak rela diduakan. Ada yang rela diduakan? Dia akan kata apa? Pilih antara satu dia atau saya. Ni Allah dah memang tak ada duanya, manusia nak duakan macam mana? Sebab itu Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Makna tak ampunkan ni, kalau seseorang itu mati belum bertaubat. Tapi kalau dia buat syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, itu lain. Sahabat-sahabat Nabi pun ramai yang syirik. Ada yang sebab patung-patung, betul tak? Tapi bila mereka beriman kepada Allah, mereka taubat, mereka tinggalkan semua perbuatan syirik. Jadi itu lainlah. Jadi maksud Allah tak akan ampunkan ni ialah orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Tapi orang yang mati, yang buat dosa yang lain daripada syirik, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya mengikut itu yang saya letakkan, mengikut peraturan syariatnya. Maknanya Allah yang lebih tahulah. Tak ada satu orang boleh persoalkan kenapa orang ni diampunkan, kenapa dia tu tak diampunkan. Allah lebih tahu. Sekarang kita bicara tentang riya. Sebab riya ni kenapa dikaitkan dengan syirik? Sebab ada hadis menyebutkan juga yang bermaksud antara lain apa? Riya ni merupakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang halus. Sebab orang yang riya
dia tidak dapat daripada yang lain daripada Allah. Nak dapat balasan yang lain daripada Allah. Sama ada pujian ke apa ke kan. Kita lihat apa makna riya. Riya dari perkataan ru'yah. Ni ru'yah. Ni selalu kita dengar perkataan ru'yah ni bila bulan Ramadan, bila Syawal. Ni awak tengok anak bulan ke, ikut puasa, ikut ru'yah ke, ikut hisab. Jadi ru'yah ni ru'yah asal maknanya ialah melihat. Kemudian dan riya mempamer atau memperlihatkan sesuatu. Mempamer. Sekarang kita lihat ada pameran. Ini ada pameran lukisan, pameran batik, pameran. Pameran ni maknanya apa? Sesuatu yang nak ditunjuklah. Mempamerkan, memperlihatkan. Jadi bila satu orang dia riak ni, maknanya dia nak pamerkan dia punya kebaikan. Satu orang beli baju, beli pakaian baru, dia nak pamerkan pakaian baru dia ni pada orang ramai, pada kawan-kawan dia. Boleh tak? Awak beli baju baru, biar orang nampak, biar orang lihat pakaian baru awak ni. Awak beli barang perhiasan, beli gelang ke, beli rantai ke, rantai leher ke, supaya orang nampak. Awak nak show off, nak tunjuk awak punya rantai yang baru awak beli. Boleh tak? Tak boleh. Jadi kalau beli rantai semua kena sembunyi lah. Kena sembunyikan Namanya saja perhiasan. Kalau perhiasan orang tak boleh tengok, tak perlu berhias lah. Oh, untuk suami aja. Suami semua dia nak borong Yang awak ni saya berikan awak gelang, yang gelang awak ni saya je nak tengok, orang lain jangan tengok. Allahu Akbar. Terus abang ni boleh, tak ada masalah. Yang dilarang kita tunjuk, kita riak tu ialah ibadat. Ibadat kita. Awak cat rumah ke, nak tunjuk pada orang rumah awak ni bersih, cantik. Okey, tak apalah. Yang pasal tak cat rumah ni dah bertahun ni, dah berkeladak. Saya tak mau tunjuk-tunjuk. Ni tak mau tunjuk ke, tak mau buat sebab malas. Jadi perhiasan tak jadi salah, boleh kita tunjuk. Okey. Macam wanita misalnya, kalau dia beli barang perhiasan yang macam cincin lah, kan? Orang nampak cincin dia tak apa, sebab tangan ni sampai di bawah, sampai jari semua, dia tak termasuk aurat bagi perempuan. Jadi kalau orang nampak tak apalah. Tapi kalau anting-anting ni, kerabu, orang lelaki lain tak boleh nampak dia punya telinga. Jadi dia tak boleh tunjuk. Dulu belum ada kerabu berlian, pakai niqab ataupun pakai apa ni, mini telekung, tutup semua. Tapi sekarang dah baru beli kerabu, buka pula telinga. Ni tak boleh. Melainkan katalah pula dia cocok daripada luar lah. Ni kerabu ni, kan? Dia cocok daripada luar dia punya selendang. Tak nampak telinga, nampak kerabu aja. Aja. Selendang hitam, ini kerabu pula berlian. Oh, lagi bercahaya. Presiden baru. Aja bang? Okey, insya-Allah. Tujuannya, apa tujuan riak tu? Mencari kedudukan atau kemasyhuran, supaya hati orang ramai terpengaruh lalu memujinya,
Sebab melihat kebaikan yang telah dipamerkan atau diperlihatkannya. Ini tujuan. Ini tak boleh lah. Dulu belum pergi haji, salam orang macam ni. Tapi dah balik saja, terus salam orang macam ni. Terungkup tangan dia. Kenapa? Biar orang cium tangan dia. Dah sapu 1,000 bunga ke 5,000 bunga ke, minyak atar. Subhanallah. Ini tak boleh lah. Dulu orang panggil Azman. Okey, sekarang dah balik haji panggil Azman tak tulis. Haji Azman. Ini yang tak boleh. Saya pernah diundang untuk berceramah di luar negeri. Agak jauh lah daripada Singapura negeri. Jadi saya pergi dekat perguruan tinggi dia. Perguruan tinggi dia. Jadi dia punya ketua dekat situ tanya saya, "Ustaz sudah pergi haji?" Saya bilang alhamdulillah dah pergilah. Kenapa nama tak letak Haji Syarifi? Kenapa letak Syarifi aja? Kenapa pakai songkok hitam? Tak pakai songkok putih. Ini tempat rupanya very benda-benda macam ni. Jadi saya kata, ini haji-haji semua tak perlu letak lah. Tak perlu lah. Saya bilang. Dia marah. Dia kata, Ustaz ni kaum muda. Kaum muda? Apa tu kaum muda? Saya bilang, kaum muda ni orang yang tak mau sebut haji ni semualah. Saya dah menyinggung perasaan orang. Ni kita diundang dekat negara orang. Orang marah kita tak balik, nanti satu hal. Jadi saya kata terpulanglah nak letak-letak. Kenapa? Saya beritahu dia. Kenapa saya rasa tak selesa dengan letak nama haji ni? Saya kena explain lah. Sebab saya kata saya terlibat urusan haji ni dengan agensi. Jadi tiap-tiap tahun pergi haji. Jadi macam tak syok jugalah. Sekali pergi haji, Haji Syarifi. 2 kali pergi haji, Haji Syarifi Al-Hajj. Depan belakang nak letak. Habis 3 kali pergi, takkan nak letak X3 marah betul dia. Baik tak apa. Selanjutnya, riak terbagi 2 bahagian. Begini. Riak tulen. Ini riak tulen. Ini saya kalau bahasa Melayu ni salah, saya minta maaf lah. Saya punya Melayu ni pun ada berkarat sikit lah. Saya kata terus terang, siapa-siapa cikgu ada bahasa Melayu ke apa, saya minta maaf. Riak tulen ni maknanya pure riak. Dia tak ada campur apa-apa. Betul-betul 100% riak. 100% riak. Riak tulen. Saya nak ertikan bahasa Melayu apa? Riak 100%. Macam itulah. Riak tulen hanya menginginkan kesenangan dunia, tidak menginginkan kebahagiaan akhirat. Ini pure lah. Riak pure. Jadi semata-mata dia sembahyang ke, dia puasa ke, apa saja dia buat kerana nak dunia. Sama ada orang puji ke, sama ada orang hormat ke, sama ada dapat keuntungan harta ke, pangkat ke, apa-apalah. Jadi semata-mata kerana nak dunia. Ini saya letakkan riak tulen. Dia tak ada campur apa-apa. Macam emas kan, ada emas tulen, ada emas apa ni, 18K. Dia campur. Ini bila sebut 18K pula, saya satu masa ada teman beri saya bolpen gold. Dia tak pakai. Dia tanya saya, "Ustaz, ni apa nak buat ni?" Sebab lelaki pakai gold haram. Jadi saya kata, saya minta saya pakai. Saya insya-Allah saya pakai tanpa was-was. Betul Ustaz nak? Saya bila saya bagi Ustaz, saya tak terlibat syubhat ke apa kan? Dia pun takut juga kan. Saya kata tak apa, saya pakai. Tapi tak tahu. Kata gold tapi berkarat pula.
Saya tak tahu Ustaz. Jadi bukan gula sebenarnya. Dia ada campuran lah 18K. Ustaz? Saya kata ini betul bukan emas betul lah. Mana boleh karat? Pakai teruslah sampailah dia gaib. Sebab emas tak boleh karat. Rupanya ada agak tak betul juga. Allah. Macam-macam okey. Yang kedua, riak campuran. Riak tulen, riak campuran. Ini tak tahu berapa K punya riak lah. Menginginkan kedua-duanya. Dunia dia tak, akhirat pun dia tak. Salli fardaz zuhri lillahi ta'ala walid dunia. Agaklah macam itulah kan. Walaupun dia tak sebut lid dunia kan, lillahi ta'ala, tapi dia mati dia. Ini biar orang nampak, biar orang puji. Kalau mak mertua, bapak mertua tidur dekat rumah, menginap dekat rumah, belum subuh dah bangun. Menantu aku ni subhanallah, tengok dia punya tahajud, belum subuh dah bangun. Tak ada mak mertua, tak ada bapak mertua tidur kat rumah dia, terus jud. Tak ada tahajud lagi. Ini riak lah. Okey. Riak ciri orang munafik. Ini komputer ni ada bunyi-bunyi Jadi kenapa kita dilarang riak? Sebab riak ni adalah ciri-ciri orang munafik, orang yang pura-pura Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sebentar, ini bunyi-bunyi ni pun saya takut juga. Entah tahu habis bunyi dia pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak dengar bunyi lagi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman, sedang mereka kafir pada batinnya. Ini orang munafik. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Satu orang tak percaya Islam, memusuh Islam, tapi depan orang Islam dia pura-pura Islam. Itu dipanggil munafik. Satu orang pula Islam, betul Islam, dia berada dalam negeri yang tak suka Islam. Siapa orang Islam akan ditangkap atau dihalau daripada negeri itu atau dibunuh. Sedangkan orang ni tak boleh keluar daripada negeri itu, ada urusan lah. Dia tak boleh lepas. Jadi dia pura-pura depan orang ramai ini, pura-pura bukan Islam. Dia punya sembahyang semua dia sembunyi-sembunyi lah. Sebab dalam negeri itu memang tak ada sembahyang Jumaat semua. Negeri ini bukan negeri Islam, benci Islam. Jadi depan orang bukan Islam, dia nampakkan dia bukan Islam, tapi dia sebenarnya orang Islam. Boleh tak? Itu dipanggil apa pula? Tak boleh tak? Boleh. Oh, depan orang
untuk keselamatan diri dia pura-pura bukan Islam, tapi dia sembahyang semua dia sembunyi. Itu boleh tak? Betul? Semua setuju pendapat ni? Diam tanda setuju. Ni orang tua-tua cakap lah. Kadang nak cakap setuju tu malu kan. Diam tanda setuju. Jadi semua setuju. Okey. Setuju lah. Okey. Itu disebut taqiyah. Taqiyah. Okey. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Jadi orang ni Allah sengaja biarkan sebab siksaan orang munafik ni adalah berat. Jadi jangan kita kata apa salah dia ni, macam dia punya nyawa nyawa dia liat pula, tak mati-mati. Ni memang kadang Allah memang biarkan supaya siksaan dia lebih berat. Dan apabila mereka berdiri tidak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka mereka orang yang beriman. Bila sembahyang raya, awal-awal dah datang, imam, muazzin semua datang, orang lain datang, dia datang dulu. Misal lah, dekat Padang ada, dekat mana Bawah Kulung Belok pun penuh masjid, apakah lagi sampai 2-3 kali sembahyang raya. Tapi bila sembahyang lain semua tak nampak. Subuh tak sembahyang tak apa, sebab orang tak tanya, awak sembahyang subuh tak? Mana ada orang tanya. Engkau tadi sembahyang raya dekat mana? Tu orang tanya, sembahyang raya dekat mana? Aku tadi miss lah, terlambat bangun. Apa nak raya-raya, sembahyang tak sembahyang, susah kan? Jadi sembahyang kena sembahyang raya. Ini riak. Kadang dia punya jubah, dia punya sarban, imam pun kalah. Kat kepala ada sarban, kat bawah ada sarban, kat leher ada sarban. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang, melainkan sedikit sekali, jarang-jarang, kadang-kadang, sikit-sikit. Ini orang riak. Riak membatalkan pahala. Ni harus jaga baik-baik tau. Awak punya amal ibadat ni semua habis rosak bila riak. Kita lihat ayat Quran. Saya bawakan ayat Quran ni semua supaya kita yakin benar. Kalau tak nanti ini betul ke? Jadi elakkan daripada riak. Ini ni syaitan. Dia selalu cari jalan untuk gagalkan kita beribadat. Kadang awak mula nak sedekah ke, nak buat baik kan. Bila awak mula nak sedekah, nanti syaitan pun masuk. Jaga, jangan-jangan dia riak. Awak riak saya habis nanti sia-sia, duit dah habis, pahala tak dapat. Habis, dah lah lebih baik jangan sedekah. Dah tak sedekah. Ini juga, ni harus jaga baik-baik. Asal nak buat baik teringat itu, asal jadi akhirnya tak buat baik. Ni satu kejayaan besar bagi syaitan. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ria'an nas tu ria'na. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti. Ini Allah pesan dulu. Bila awak dah sedekah, jangan nak bangkit-bangkit nak. Dia ni kalau aku tak bagi dia baju, pakai nampak tak pakai baju lah dia. Kalau itu yang bagilah. Yang nak bangkit-bangkit buat apa?
Lawa baju dia tu. Itu aku yang bagi tu. Apa nak sebut-sebut? Kadang ada orang, tapi sekarang dah nampak jarang lah. Dulu selalu tau dekat surat khabar ni tulis dermawan. Tapi kalau dermawan sekali $5, macam mana? Masuk surat khabar. Duit wartawan pun tak lepas. Iklan surat khabar pun tak lepas. Pengantin baru seorang dermawan $5 derma. Sebahagian sumbangan anda pada majlis persandingan anak anda kami akan kami berikan pada masjid. Sebahagian. Berapa sebahagian tu? Dia dapat 10,000, dia kasih $10 pun sebahagian juga. Jaga baik-baik. Jangan awak buat hal pula. Dulu ada sekali selalu berbelanja di kedai kita, sebahagiannya kita akan salurkan. Sebahagian tu berapa banyak? Dia dapat berjuta-juta, $10, $20 pun sebahagian juga. Seperti rosaknya pahala sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, iaitu riak. Dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Selalunya orang yang riaknya semua, kenapa dia tak harap pahala daripada Allah? Sebab dia tak percaya lah. Tak percaya hari akhirat. Semua nak instant. Ini hari buat, ini hari nak dapat. Ini bahaya dia, kita lihat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terbawah sekali dari lapisan dalam neraka. Neraka ni dari tingkat-tingkat. Jadi yang paling bawah sekali kerak neraka. Katalah awak bakar bakar kayu kan, dia berapi. Periuk awak letak atas api. Tapi orang munafik ni, dia bukan letak dibakar atas api, dia masuk dalam api itu sekali. Yang terbawa di kerak-kerak dia. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat siapa pun yang boleh menolong mereka. Ini ancaman besar daripada Allah. Tak ada siapa yang boleh tolong orang ni. Katalah dulu dia riak, sekarang dia dah belajar agama, dia dah insaf, dia taubat. Macam mana? Illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran azimah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka yang salah. Jadi orang yang munafik ni pun Allah masih beri peluang untuk dia bertaubat, untuk dia minta ampun kepada Allah. Dan mereka boleh berpegang teguh kepada agama Allah. Sebab itu kita tak boleh laknat dah. Laknatullah betul ini, tak boleh. Laknat ni makna orang terkutuk, sekali besok lusa dia taubat ke? Serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah. Maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman di dalam syurga. Dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Jadi jangan hampa, jangan putus asa. Terlanjur buat salah, minta ampun. Jangan terpedaya kalau ada orang kata dosa awak ni memang dosa tak berampun. Mana ada dosa tak berampun? Selagi awak minta ampun, Allah akan ampunkan. Yang tak berampun tu bila tak mau minta ampun lah. Saya tak akan ampunkan dosa awak. Kadang ada orang ni macam Tuhan pula dia. Saya tak akan ampunkan dosa awak. Dosa awak ni besar sekali tau.
Dosa dengan Tuhan Allah ampunkan. Kalau satu orang minta ampun. Awak biasa dengar apa? Amal terbagi kepada 3. Ibadat yang terdapat 2 keikhlasan. Ikhlas beramal dan ikhlas dalam mengharap pahala akhirat, yaitu ibadat lahir seperti salat dan lain-lain. Yang kedua, ibadat yang tidak terdapat keduanya. Ibadat batin kerana hanya Allah yang mengetahui sehingga tiada riak seperti iman. Iman ni dekat dalam, siapa tahu? At-taqwa hahuna, takwa dekat dalam dada, siapa tahu? Okey. Amal yang diniatkan mengharap pahala akhirat, bukan amalan itu sendiri yang mendatangkan pahala, kerana pada dasarnya amalan itu bukan ibadat, yaitu keikhlasan amal yang mubah seperti makan, minum dan sebagainya dengan niat untuk bekal beribadat. Okay, kita ambil balik ya, kita tengok balik supaya senang faham insya-Allah. Sembahyang, satu orang sembahyang pergi masjid sembahyang kan. Bila dia pergi sembahyang atau dia sembahyang, usalli fardal isya, kita ambil contohlah, usalli fardal isya lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala tu kerana Allah. Tapi bila dia sembahyang, orang nampak tau. Sama ada awak nak tunjuk-tunjuk ke tak tunjuk-tunjuk, tetap orang nampaklah awak berdiri, awak rukuk, awak sujud. Kalau mesti nampak apa? Awak jalan dari rumah awak pergi masjid pun orang nampak. Ibadat yang terdapat 2 keikhlasan. Ikhlas beramal dan ikhlas dalam mengharap pahala akhirat. Jadi orang nampak ke apa, jangan kisarlah. Sebab awak, tujuan awak nak dapat pahala dari Allah. Sebab kadang ada orang, kau tak sembahyang kat masjid, pergi masjid ni riak. Ni kadang ada orang buat alasan, aku bukan tak pergi masjid, aku kalau pergi masjid, aku jadi riak nanti. Orang nampak aku pergi masjid. Jadi orang sembahyang kat masjid ni semua riak je. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sembahyang isyak ke maghrib subuh kan. Nanti orang dengar sum'ah ni, dengarkan dia punya suara. Habis Allahu Akbar, senyap. Imam bagi isyak maghrib pun senyap ya. Saya tak mau sum'ah, tak mau dengarkan bacaan saya yang merdu. Boleh? Semua senyap aja. Tapi semua dekat masjid ni semua pakai selubung, jadi orang tak nampak. Tak adalah macam tu. Yang penting awak jaga. Ini dalam ni, hati kita kena jaga. Orang nak kata ke, orang nak puji ke, ingat pujian tu semua balik kepada Allah. Alhamdulillah, segala pujian tu balik kepada Allah. Okay. Ibadat yang tidak terdapat keduanya, yaitu ibadat batin, seperti apa iman kepada Allah. Ini memang, ni awak orang beriman ke apa ni? Ambillah pisau, belahlah dada. Awak belah dada dia pun bukan iman bersinar-sinar dekat dalam, tak ada. Memang tak boleh tunjuk ni apa. Betulkah awak cintakan saya? Awak tak percaya, ambillah pisau, belahlah dada. Dia belah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati pula awak. Ini dia yang mengharap akhirat, yaitu keikhlasan amalan yang mubah seperti makan, minum. Ini bila awak makan, awak minum, niat, awak punya niat. Kenapa? Kerana saya nak beribadat kepada Allah, supaya badan saya sihat. Okey. Walaupun perbuatan itu mubah. Macam awak pakai minyak wangi, pergi masjid, awak sembahyang pakai minyak wangi supaya
tak terhidu oleh orang bau peluawak yang tak sedap. Okey. Cuma wanita dilaranglah makan minyak wangi keluar rumah. Kenapa? Sebab lelaki dengan perempuan ni, lelaki kalau pakai minyak wangi, perempuan terhidu. Ada perempuan menyampah, dia tak suka. Ada banyak-banyak dia suka, sedap minyak wangi dia. Okey, dah bila. Tapi kalau perempuan pakai minyak wangi, lelaki boleh nampak bintang 12. Dia boleh bingung. Tahu-tahu follow me aja. Pakai pula minyak wangi follow me. Minta maaf, ni bukan nak promosi minyak wangi follow me pula. Orang tak follow marah pula. Kata follow me, tak ada orang follow pun. La ilaha illallah. Bila orang follow marah lagi. Gatal punya lelaki. Kan susah. Pakai minyak wangi poison. Biar orang dah terkena, dah kena poison dia, marah pula. Opium, tidak pening-pening lalat. Ni apa ni? Orang tak apa-apa, salahkan pula company tu. Jadi fitrah, naluri lelaki dengan perempuan tu ada beza. Sebab itu sebaiknya perempuan yang pakailah. Mencari kedudukan yang tercela. Mencari kedudukan agar hati manusia merasa yakin bahawa dia memiliki suatu sifat yang sebenarnya tidak ada padanya. Ini yang dilaranglah. Katalah awak sengaja pergi masjid nak sembahyang pakai jubah, ada jubah gamis lagi, sarban 6 mila punya sarban, subhanallah. Nak sujud pun macam mana? Boleh ke kena daya awak kalau pakai 6 mila punya sarban? Kat leher lain sarban. Biar orang kata, ini tasbih dia pun macam goli besar-besar, Ustaz. Memperlihatkan kebaikan ibadatnya kepada orang ramai supaya mendapat sanjungan dan kemasyhuran. Kadang sembahyang berdiri, kita pun tak tahu dia baca surah Baqarah ke surah Al-Imran, tak rukuk ni. Orang dah habis 4 rakaat, dia 1 rakaat pun belum. Biar orang kata apa? Tengok aku punya bacaan yang panjang. Bila tanya pula dah habis sembahyang, tadi awak baca apa ni? Oh, saya baca Inna Ataina aje. Inna Ataina kok tak habis-habis. Jadi ini semua kena jaga. Mencari kemasyhuran dan kedudukan dengan jalan maksiat, rasuah dan sebagainya, ini dah tentu dilaranglah dalam Islam. Jaga-jaga. Ada apa-apa nak bincang? Saya minta maaf lah, kita punya kuliah malam ni kita sampai sini lah insya-Allah. Sebab dia ada macam tak apalah insya-Allah. Oh, takabur lain. Takabur maknanya sombong. Akulah. Kau tak tahu aku ke? Kau tak kenal aku siapa? Sombong tu takabur, membesarkan diri. Dirinya tak besar, tapi dia nak besarkan diri. Itu takabur, membesar-besarkan diri. Macam katak bawah tempurung kan. Bila anak-anak dia kata apa? Ini ada binatang besar, dia nampak lembu anak dia. Mak dia pun kembungkan perut dia, besar macam ni. Binatang kecil besar-besarkan, akhirnya pecah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjaga. Wallahu. Baik, saya rasa insya-Allah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sihat badan.